Desas-desus pilihan raya umum ke-15 yang bertiup kencang selama beberapa bulan kebelakangan ini telah terjawab dengan pembubaran Parlimen yang diumumkan Perdana Menteri 10 Oktober lalu atas perkenan Yang di-Pertuan Agong. Walaupun mesyuarat Suruhanjaya Pilihan Raya hanya akan berlangsung 20 hari bulan ini, bahang pilihan raya umum telah pun terasa. Kali ini, apa pula harapan rakyat terhadap dinamika yang akan dicetuskan oleh PRU 15? Bagi pendapat saya lah, macam sekarang ni, masyarakat sekarang ni, dia kira dia bergantung kepada kerajaan mana yang banyak menyumbang ataupun mengurangkan bebannya. Tambah sekali masyarakat kita sekarang ni dibebani dengan kos sara hidup yang tinggi. Dengan harga barang yang naik, dengan macam-macam lah masalah-masalah yang melanda masyarakat kita ni. Rakyat sepatutnya dah mula cerdik kan. Dia akan tengok orang yang dia pilih tu adalah orang berintegriti, orang yang boleh pegang amanah. Kalau kita tengok sekarang ni, sememangnya parti tu memainkan peranan yang penting dan calon pun sangat berkaitlah dengan parti itu. Kadang-kadang kalau kita tengok parti ni, dia bagi manifesto yang yang orang kata tak bersesuai. So bila partilah yang perlu kita tengok balik manifesto dia orang. Wakil rakyat yang saya akan pilih adalah someone yang walk the talk lah, yang boleh bercakap untuk menjalankan amanah dan serta menjalankan amanah yang diberitahulah yang dia nak buat, dan dia akan menjalankan dengan kesungguhan dan tak ada apa-apa isu lah seperti rasuah ataupun yang berkaitan. Selepas RUU untuk menurunkan kelayakan umur mengundi warga negara dari 21 tahun ke 18 tahun diluluskan 3 tahun lalu, PRU 15 akan menguji impak 3.8 juta golongan muda generasi perintis undi 18. Juga, selepas tsunami politik 2018 dan kerencaman yang lahir daripadanya, PRU 15 disifatkan sebagai ibu kepada segala pilihan raya. Bagi saya akan pilih pertama sekali pemimpin yang prihatin pada rakyat. Maknanya dia mengutamakan rakyat dulu berbanding benda lain lah. Sebab sekarang ni kita nampak macam perebutan sikit lah. Jadi sampai ke masalah rakyat ni terabai. Kalau wakil rakyat macam mana, tentunya yang orang kata bebas skandal satu. Okey, yang keduanya dia ada visi dan misi dia yang tersendiri, dan juga sudah tentu yang orang kata macam saya cakap tadi, tak ada skandal, dan juga yang orang kata semangat orang muda lah. Sebab sekarang ni kalau kita tengok orang muda ni, dia dah slow-slow nak terkedepan. So should be okay lah. Saya lebih prefer yang mempunyai golongan yang lebih muda, yang mana yang saya rasa macam buah idea tu akan jadi lebih fresh lah, sebab mereka lagi tahu macam cara diorang tu akan mungkin lebih update berbanding kita stay dekat takut lama. Bagi parti pula, kita nak parti yang kalau boleh yang kira kurang masalah dalamnya, masalah integriti. Calon muda yang orang kata dia ada visi dan misi dia. Kadang kita tengok calon tua pun ada, bukan calon tua lah, calon yang orang kata yang lebih berpengalaman, dia pun ada dia punya visi dan misi. So kita boleh tengok daripada situ lah. Seperti yang kita dah lihat pada waktu-waktu sebelum ni, timbulnya kerajaan pintu belakang dan lompat parti apa semua. Saya rasa yang tu tak patutlah untuk kita lihat pada masa akan datang, sebab kita dah lihat benda ni sebelum ni, dan benda tu macam tak patut, sebab kita dah ada sistem demokrasi, dan bila adanya kerajaan pintu belakang, sistem demokrasi tu kita nampak macam tak berkesan. Jadi kita pengundi dan kita ada hak kita.
Anda sedang menonton Darah Muda Musim Baharu dibawakan kepada anda dengan kerjasama rakan strategik kami Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putera, dan pada malam ini dengan kehangatan pilihan raya umum ke-15 menantikan tarikh yang akan diumumkan oleh pihak SPR pada 20 Oktober nanti apabila mesyuarat khas diadakan. Tapi ketika ini pun sudah berlaku pelbagai perbincangan, pelbagai kupasan dan pelbagai expectation daripada pihak RU15. Ada yang menyebut ia sebagai ibu sekali pilihan raya, ada yang mengatakan bahawa ini sebagai pilihan raya mengejut, seperti mana raya tahun ini mengejut, semua mengejut tahun ini. Tapi apapun, demokrasi harus diteruskan. Ia terus hidup, ia hidup dengan pilihan yang dibuat oleh keluarga Malaysia. Dan pada malam ini, kita kupas berkenaan dengan pilihan raya umum ke-15, apakah demografik dan juga suasana baharu untuk demokrasi negara. Bersama-sama dengan kita tamu di studio iaitu Fakhur Razi Rashid, Program Coordinator Research for Social Advancement REFSA, yang mana ketika kita paparkan video sebelah tadi, angguknya beberapa kali, senyumnya juga beberapa kali, tapi kita dapatkan adalah sikit sebanyak. Menjelang pilihan raya umum ke-15 meningkat kembali penggal Parlimen ke-14 kali ini, apa yang boleh kita belajar? Ya? Terima kasih bernama kerana menjemput saya pada sesi Darah Muda. Kalau kita lihat PRU 14 ataupun Parlimen ke-14 hingga telah terbubarnya pada 10 Oktober lalu adalah satu tempoh ataupun period yang saya rasa agak tegang, kerana kita berhadapan dengan krisis COVID-19 yang tinggi, efek kita punya ekonomi dan kesejahteraan hidup. Dan yang keduanya saya rasa paling terasa bagi rakyat Malaysia itu adalah di mana krisis politik berlaku. Kalau kita lihat di dalam Parlimen itu sendiri, beberapa kali kita tukar kerajaan, 3 kali. Ini satu perkara yang tidak pernah berlaku. Bagi saya ini adalah satu new norms. Dan berapa banyak pilihan raya negeri dah kita adakan dalam tempoh 2018 sampailah terbubarnya Parlimen, dan begitu juga dengan PRK, berbelas-belas PRK yang kita dah ada. Jadi bagi saya ini adalah satu proses yang memperlihatkan bahawasanya demokrasi kita itu telah diuji dengan sehabis mungkin. Daripada penggal ke-14 hingga kita nak menuju ke-15 ini adalah transisi. Bagaimana demokrasi itu dapat memastikan dua perkara. Satu, ia memberi satu hala tuju kepada negara. Yang keduanya adalah bagaimana Parlimen ataupun kerajaan akan datang ini mengangkat aspirasi rakyat. Dan inilah saya rasa goncangan ataupun gempa bumi pada PRU 14 sehinggalah terbubarnya Parlimen, dan kita akan melihat bagaimana PRU 15 nanti kerajaan dan sistem demokrasi itu dibentuk untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Dan Fakhur Razi menulis artikel meningkat perjalanan Parlimen ke-14. Kita nak cuba kupas sedikit sebanyak beberapa poin yang penting di sini. Antaranya Parlimen ke-14 bukanlah hanya mencipta sejarah yang tidak manis di mata demokrasi, tapi ada juga yang baik, iaitu kerjasama di antara pihak kerajaan dan pembangkang yang menghasilkan beberapa pindaan perlembagaan yang diraikan sehingga hari ini. Komentar berkenaan hal itu. Saya rasa ini satu perkara yang di luar jangkaan rakyat. Saya pun rasa PRU 14 ini pada awalnya kita lihat majoriti yang dibentuk Kerajaan Pakatan Harapan itu tidaklah sebesar 2/3. Tetapi itulah keunikan demokrasi, di mana apabila majoriti itu tipis, ada rasa tanggungjawab kerajaan itu untuk adakan perbincangan, konsultasi bersama pihak pembangkang supaya dasar-dasar itu dapat diteruskan dengan lebih baik, supaya dasar itu tidaklah kaku kepada pandangan kerajaan tetapi mengambil kira sepenuhnya apa yang dibangkitkan oleh kerajaan pembangkang itu sendiri. Dan kalau kita lihat PRU 14 ini, kita dapat lihat pindaan perlembagaan itu dibuat dengan sokongan majoriti 2/3 tanpa ada satu parti kerajaan itu mempunyai majoriti 2/3. Ini adalah satu kelainan. Kalau kita lihat dulu ada hegemoni yang menguasai Dewan Rakyat 2/3 dan membuatkan segala pindaan tanpa menghiraukan pandangan kiri dan kanan. Tapi hari ini ada satu perkara yang unik, iaitu kerjasama antara kerajaan pembangkang itu sebenarnya berlaku di depan mata rakyat, cuma disebabkan oleh polemik politik, parti politik itu yang terlalu hebat, maka nilai-nilai ini susah untuk ditayangkan kepada rakyat dalam bahasa yang mudah. Bagi mereka kerajaan baik, pembangkang jahat. Tapi di era ini bukan kerajaan pembangkang, tapi dua-duanya memegang peranan untuk memastikan agenda rakyat dan hala tuju negara itu menjadi fokus utama kepada Malaysia. Dan kita lihat PRU 15 ini adalah PRU pasca wawasan 2020. Saya pun tak menyangka, saya dulu imajinasi di sekolah wawasan 2020 ni semuanya baik, semuanya ada kereta terbang dan sebagainya lah dan sebagainya. Tetapi ini adalah hakikat, realiti, kerana cabaran luar dan dalam itu agak hebat, dan
sedikit sebanyak membentuk bagaimana sebenarnya parlimen itu perlu berfungsi. Tapi itu daripada perspektif ahli parlimen, yang mana mereka juga mempunyai pertimbangan politik. Oleh itu berlakulah seperti mana yang Fakhur Razi jelaskan tadi. Tapi daripada perspektif rakyat, sejauh mana mereka boleh menghargai perubahan tersebut? Fakhur Razi sebut bahawa kesedaran awam mengenai kepentingan parlimen kian meningkat. Meningkat yang bagaimana itu? Semenjak COVID-19 kita dapat lihat bagaimana perubahan apabila parlimen itu tidak bersidang dan sebagainya, itu menjadi satu kebimbangan dari segi rakyat, kerana mereka perlukan keputusan yang membentuk keputusan yang lebih baik, bukan sekadar keluarkan SOP dan sebagainya, tetapi lepas tu adalah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. SOP itu sendiri menggambarkan bagaimana daripada kecil rakyat itu sekalipun berusia muda hingga sekarang sehingga dewasa, SOP itu memberi kesan kepada kehidupan mereka. Kalau SOP itu flip-flop ataupun terdapat kelemahan, maka kehidupan rakyat akan terkesan. Dan ini kesedaran rakyat bila masa mereka mengatakan parlimen adalah tempat untuk berbincang dan bagaimana kerajaan perlu berunding dengan pihak-pihak lain, bukan sahaja perbankan tetapi NGO, pakar dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat, respon ahli politik lagi daripada pihak yang saya rasa pihak kerajaan dan sebagainya agak pasif dalam melihat parlimen punya peranan untuk membincangkan isu rakyat. Dan ini adalah saya rasa jurang yang menyebabkan rakyat pun ada rasa sangsi tentang bagaimana parlimen itu harus ditegakkan dalam keadaan krisis. Tetapi pada masa yang sama, apa yang anak muda lihat, apa yang rakyat kebanyakannya melihat, parlimen ini sebenarnya berfungsi untuk mereka. Dan apabila parlimen itu berfungsi, meningkatkan ekonomi rakyat, bagaimana parlimen boleh membahaskan isu-isu rakyat ini, barulah mereka akan rasa kesan sebenar. Tapi hari ini saya rasa ini cabaran yang paling penting. Ia bukan sekadar fakta yang duduk statik, tetapi cabaran antara parlimen nak mengangkat aspirasi rakyat itu berterusan. Untuk PRU15 ini lebih penting. Seperti yang Irfan katakan tadi, ibu pilihan raya. Dan inilah menentukan bagaimana sistem itu berfungsi untuk rakyat. Tapi sebut tentang pemilihan. Ketika ini setiap gabungan, sekurang-kurangnya 3 gabungan besar yang utama mempunyai sesuatu yang ditawarkan, tapi dalam masa yang sama mereka ada liability. Satu pihak boleh menyatakan bahawa mereka menawarkan kestabilan politik, tapi dalam masa yang sama terpalit dengan rasuah. Ada satu pihak yang mungkin terpalit dengan flip-flop SOP seperti Fakhur Razi sebutkan, tapi mereka image-nya itu menolak rasuah. Dan satu lagi merupakan satu gabungan yang tidak mampu untuk melaksanakan janji mereka, tapi sekurang-kurangnya mereka tidak mentadbir untuk satu penggalian penuh. Jadi dengan perbezaan itu, bagaimanakah corak pemilihan di kalangan pengundi khususnya yang muda untuk PRU15 ini? Saya rasa ini adalah persaingan yang sihat, sebab dulu kerajaan perbangkang. Tetapi lepas PRU14 dan sebagainya, ini adalah pilihan raya untuk menentukan 3 kerajaan yang pernah mentadbir negara, iaitu Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Ini adalah pilihan raya umum ke-15 ini adalah KPI. KPI ahli politik tak payahlah buat KPI 1% dan sebagainya. Ini KPI dia. Dan KPI ini perlu dilihat dari segi banyak perkara. Bukan sekadar tawaran dari segi kehidupan yang lebih baik, ekonomi, peluang ekonomi dan sebagainya. Tetapi dari segi image kepimpinan. Parti politik itu membawa diri bagaimanapun, memberi satu faktor yang boleh tarik pengundi itu untuk mengundi mereka. Kita kena ingat satu perkara, election ni bukan sekadar tawaran-tawaran atau manifesto, tetapi ia adalah perang sentimen, perang emosi. Tanpa emosi, tanpa cerita dan naratif, dasar itu akan rasa kaku. Kita tawarkan sesuatu tentang peluang ekonomi tapi tak ada cerita yang boleh menarik minat orang membaca dasar dan idea kita. Itu salah satu perkara yang kurang menarik buat pengundi. Jadi ini adalah kebijaksanaan terserah pada parti politik. Mereka telah mentadbir 22 bulan ke 21 bulan ke 17 bulan. Mereka pernah mentadbir dan rakyat merasa bagaimana perubahan itu berlaku. Bagaimana mereka menilai kerajaan itu. Untuk 3 kerajaan ini adalah perkara yang agak krusial untuk PRU15. Dan ini akan menentukan kerajaan mana yang akan dibentuk nanti. Dan untuk pengundi baru pertama kali, sama ada mereka pertama kali kerana usianya muda 18, 19, 20 ataupun pertama kali terpaksa mengundi dengan daftar automatik, apa yang boleh ditawarkan oleh parti-parti ini? Dan adakah wajar untuk pilihan raya kali ini memenangkan mesyuarat belum lagi berlangsung, cadangan daripada Fakhur Razi sendiri untuk pastikan bahawa PRU ini benar-benar mesra mahasiswa? Saya merasakan mesra mahasiswa itu pun satu hal, tetapi kita kena lihat pelbagai
identiti politik dalam anak muda ini. Ada mereka yang sekarang ni bekerja dalam gig ekonomi dan sebagainya. Mereka tidak dapat menyambung pelajaran kerana masalah kewangan dan sebagainya. Dan ini adalah satu tahap saya rasa paling kritikal kepada parti-parti ataupun gabungan parti ini untuk menarik minat anak muda terhadap tawaran mereka itu sendiri. Dan kalau kita lihat anak muda pada hari ini, especially pengundi baru ini, mereka pun sudah terdedah dengan krisis yang besar seperti COVID-19. Dan sedar atau tidak, mereka juga menilai kepimpinan itu, walaupun mereka hanya bersuara dalam Twitter atau Facebook sebagainya, tetapi itu adalah aspirasi anak muda untuk melihat politik yang lebih matang, politik yang lebih baik untuk membawa orang kata dasar-dasar ekonomi yang lebih baik buat mereka. Dan kalau nak katakan tips, saya tidak beri tips sebab saya rasa diorang lebih bijak, anak muda di luar sana lebih bijak menilai. Tetapi menilailah ia dari segi prestasi dan tawaran ekonomi itu sendiri, kerana kalau kita bercerita tentang retorik politik dan akhirnya 5 tahun pun ulangi benda yang sama dan kita ada masalah di situ. Kerana macam saya katakan tadi, pilihan raya ini adalah pertimbangan di antara waras dan sentimen, emosi itu sendiri. Kedua-duanya kita perlukan, tak boleh satu melebihi satu sama lain atau tidak. Jadi ini cabaran untuk parti politik dan pengundi baru itu sendiri. Tapi untuk pengundi atas pagar, adakah mereka lebih ke arah sentimen ataupun kewarasan, ataupun mereka hanya menantikan siapakah yang boleh tolong bawa mereka daripada rumah pergi ke pusat mengundi? Itu soalan yang menarik. Sebab pengundi atas pagar ini saya rasa mereka ada dalam satu kerangka yang menilai tahap kritikal. Mereka tahu apa yang mereka mahukan, tetapi mereka inginkan keyakinan. Keyakinan bagi pengundi atas pagar ini adalah satu perkara yang penting. Kalau kita lihat PRU14, pengundi atas pagar inilah sebenarnya menjadi asas kepada perubahan kerajaan buat pertama kalinya. Dan apa yang pengundi atas pagar ini selalu melihat adalah benda-benda yang berkaitan dengan kos sara hidup mereka, benda-benda yang berkaitan tentang ekonomi mereka. Dan saya tidak nafikan ada juga tentang sentimen politik dari segi identiti politik dan sebagainya, tetapi mereka lebih memikirkan tentang apa yang mereka mahukan kerajaan itu untuk masa akan datang, apa yang kita boleh buat dan sebagainya. Dan ini agak krusial kerana saya rasa parti-parti mana sekalipun nak berhadapan dengan pengundi atas pagar ini, mereka perlukan satu tawaran yang baik dan satu cerita yang baik. Kalau tidak, mereka tidak termakan dengan apa yang kita katakan. Sebab orang yang boleh menyokong sesuatu parti itu mungkin penyokong parti tegar itu sendiri. Tetapi pengundi atas pagar inilah penentu demokrasi. Bagaimana kita ingin membentuk kerajaan, bagaimana hala tuju kerajaan itu akan dibentuk selepas PRU15. Pengundi atas pagar dan juga parti politik, adakah maknanya untuk parti-parti yang baru, parti-parti kecil, GTA muda sebagai contoh, tidak mempunyai peluang untuk menarik pengundi-pengundi atas pagar ini kerana mereka tidak mempunyai identiti politik yang kukuh dan mereka tidak ada pengalaman sepanjang parti-parti besar yang lain? Kalau kita lihat trend di PRN Johor itu telah mengatakan bahawasanya ada alternatif. Contohnya kita lihat bagaimana di Johor parti muda itu sendiri menang satu kerusi di Puteri Bangsa. Dan sebenarnya parti-parti kecil ini kita tak boleh underestimate kerana mereka pun mempunyai sokongan yang tertentu yang boleh membawa alternatif kepada rakyat, kepada pengundi itu sendiri. Dan parti-parti kecil walaupun dia orang parti kecil, tetapi mereka pernah mentadbir negara. Syed Saddiq pun pernah menjadi Menteri Belia dan Sukan, Tun Mahathir pernah jadi Perdana Menteri, dan mereka ada pengikut sendiri. Cuma ini adalah satu saya rasa norma baru dalam politik Malaysia, especially di Semenanjung. Pertama, kita akan menyaksikan banyak pilihan raya negeri yang saya tak tahu tarikh dia sama atau tidak sebagainya, which is orang muda ataupun pengundi di Semenanjung ni akan sedikit tidak biasa. Kerana selalu ni semua pilihan raya akan sama, serentak. Tetapi kali ini ada pilihan raya negeri Selangor, Kelantan, yang mungkin tarikhnya tidak sama. Yang keduanya, especially di pengundi di Semenanjung ini, adalah parti politik atau gabungan yang begitu banyak. Sebelum ini kita ada 2 gabungan, Pakatan Harapan, Barisan Nasional atau PAS sebagai force. Tetapi selepas PRU14 kita ada 3-4 gabungan dan parti politik tumbuh macam cendawan. Jadi ada kebimbangan kepada rakyat, pening nak pilih mana satu, nak pilih parti ni parti ni. Tetapi saya rasa apa yang mereka lihat untuk masa akan datang untuk PRU15 ni adalah parti mana yang boleh membentuk kerajaan, parti mana yang boleh membawa aspirasi. Sebab kita kena ingat, kita dalam parlimen yang Westminster system, kita bukan pilih seorang menang seorang, kita kena pilih parti itu menang dalam untuk membentuk kerajaan di dalam parlimen itu sendiri, dan mereka akan membawa aspirasi rakyat. Kita tak boleh menang seorang macam presiden sistem di mana presiden menang dan kemudian boleh bentuk kabinet. Kita punya kabinet dalam parlimen itu sendiri. So untuk memilih
individu ni menang 1, 2, 3, mungkin individu popular, tetapi kalau individu menang tapi partinya tidak menang pun tidak boleh membentuk kerajaan. So ini adalah satu, saya rasa dua perkara yang akan memberi cabaran kepada pengundi muda, pengundi baru atas pagar. Dan kita kena ingat pengundi baru ni bukan undi 18 saja. Ada yang 60 tahun tak pernah mengundi kan. 60 tahun tak pernah daftar undi, tiba-tiba hari ni mengundi. Saya rasa saya sarankan mereka kena semak lah diorang punya IC di dalam website Parlimen. Sebab saya rasa tak adil untuk bebankan undi anak muda saja. Tetapi ada orang tu 30 tahun tak pernah daftar, tak pernah mengundi, tapi hari ini mereka telah boleh mengundi kerana ada pendaftaran secara automatik. Dia sebut tentang pengundian yang berbeza di antara Parlimen dan DUN. Itu menimbulkan kerisauan berkenaan dengan peratusan keluar mengundi. Mungkin sedikit komen berkenaan dengan adakah ini praktis demokrasi yang baik untuk mempunyai pilihan raya pada tarikh yang berbeza di antara persekutuan dan juga negeri? Saya rasa inilah perkara yang saya rasa perkara baru di dalam politik Malaysia ataupun sistem persekutuan itu sendiri. Kalau dulu kita langsung secara terus semua DUN pun bubar walau Parlimen bubar. Tetapi pada masa yang sama, pada hari ini kita lihat negeri itu boleh menentukan bila masa mereka ingin bubarkan DUN mereka masing-masing. Dan inilah bagaimana sebenarnya federalisme itu berfungsi. Kerana kuasa persekutuan dan negeri itu bukan persekutuan lebih besar daripada negeri, tetapi kita dah mula melihat bahawasanya negeri juga mempunyai peranan dalam menentukan hala tuju mereka. Jadi tidak semestinya Parlimen. Cuma saya rasa ada kebimbangan di mana pengundi baru dan pengundi hari ini juga melihat kepada mereka masih ada tak faham lagi tentang bagaimana perkara ini berlaku dan memberi kesan. Dan saya rasa inilah tanggungjawab parti politik, NGO, pemimpin untuk menerangkannya bagaimana perkara ini berfungsi untuk tempoh masa akan panjang. Dan think tank seperti Refsa. Ya, betul. Dan terakhir sebelum kita berpisah, kita nak bawakan kesimpulan pada perbincangan kita malam ini. PRU 15, apakah yang akan diwajahkan? Apakah yang akan dihasilkan? Adakah ini medan di mana membuktikan bahawa parti besar, parti kecil tidak main peranan, usia calon muda ataupun tua tidak main peranan, pilihan semakin terbuka kepada pengundi? Saya rasa pilihan semakin terbuka pada pengundi dan inilah proses kematangan demokrasi. Kalau demokrasi itu tidak berlaku dengan baik saja, tetapi ada getaran, ada ujian seperti krisis dan sebagainya, itu dia menguji ketahanan. Saya rasa untuk PRU 15 akan datang, apa yang lebih penting untuk rakyat, satu adalah daya tahan ekonomi itu sendiri. Bagaimana kerajaan pada masa akan datang itu memastikan ekonomi negara ini kalis masalah-masalah yang berlaku pada masa akan datang. Untuk sistem demokrasi seperti demokrasi berparlimen, ia adalah satu momen yang penting, satu platform yang penting untuk PRU 15 ini menguji bagaimana dulu kita ada duit partisan lah, kita ada kerjasama kerajaan perbankan, itu benar-benar berlaku selepas PRU 15. Adakah kita akan lihat kerajaan 2/3 dan tidak indahkan langsung tentang perbankan, ataupun kita masih lagi ada mentaliti bahawa kerajaan perbankan itu tidak perlu bekerjasama? Ini saya rasa ini adalah akan memberi satu tanggapan ataupun cabaran untuk PRU 15. Dan saya harap apa yang berlaku dalam Parlimen ke-14, mana yang baik seperti duit partisan dan sebagainya, terus berlaku di dalam Parlimen. Kerana tanpa kedua-dua belah pihak, saya rasa negara ini mungkin ada masalah dalam menentukan hala tuju untuk 5 atau 10 tahun akan datang. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita, Fakhur Razi Rashid, Program Coordinator untuk Research for Social Advancement Refsa, dan pastinya kupasan ini tidak akan terhenti di sini. Penulisan-penulisan terus dikongsikan oleh Fakhur Razi dan kita akan bawakan juga kepada anda dari semasa ke semasa. Apapun sebelum kita berakhir, pesanan kepada anda boleh semak daftar pengundi anda MySPR, semak.spr.gov.my atau muat turun sahaja aplikasi MySPR Semak. Pastikan anda tahu di mana tempat anda mengundi, laksanakan tanggungjawab anda bila sampai masa nanti. Saya Irfan Faruqi, sampai situ saja untuk malam ini. Darah Muda, Assalamualaikum.